Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in. Nusalli wa nusallim ala sayyidina al-amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengusi oleh jawatan kuasa surau muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat sambung kembali kuliah maghrib kita. Masih lagi kita pada juzuk yang ke-28 surah Al-Mujadalah. Kita telah pun selesai dalam kuliah yang lepas membincangkan ayat yang ke-11. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan bincang berapa pedoman hidup dan hukum hakam yang boleh kita ambil daripada ayat 11 surah Al-Mujadalah ni. Pertamanya dia kata meluas dan melapangkan majlis perhimpunan kaum muslimin merupakan tuntutan syarak dan adab yang baik. Hal ini tetap sama dengan majlis pada zaman Nabi, majlis alim selepas baginda, perhimpunan dalam peperangan, majlis zikir, perjumpaan mesyuarat, perhimpunan hari Jumaat, majlis hari raya, majlis ilmu dan sebagainya. Hukumnya dari segi syarak bukanlah wajib tetapi sunat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seruan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-11 tu suruh kita lapangkan tempat dalam majlis. Tengok ada orang datang, kalau orang minta supaya kita lapangkan dalam majlis itu, hendaklah kita melapangkan. Dan hukum melapangkan tempat untuk orang lain ni sunat bukan wajib. Namun bila tuntutan Allah suruh buat, sudah tentu ada kelebihan dan ganjaran yang bakal Allah berikan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ni kita baca yang lepas, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, apabila diminta kepada kamu untuk memberi ruang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Tuan-tuan, sebab itu kita dah bincangkan dalam kuliah yang lepas beberapa orang ulama cuba menterjemahkan ataupun mentafsirkan yafsahillahu lakum tu, Allah boleh melapangkan apa sahaja untuk kita. Hanya dengan perkara kecil yang kita buat, melapangkan untuk orang lain dalam apa-apa majlis kebaikan. Baik. Kemudian dia kata setiap orang yang terlebih dahulu mendapat satu tempat, ia lebih berhak terhadapnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabaqa ila ma lam yusbaq ilaihi fa huwa ahqqu bih. Siapa yang mendahului mendapatkan sesuatu yang belum diperolehi oleh orang lain, maka dialah yang lebih berhak terhadapnya. Kalau seorang itu dia datang, dia ambil dulu, orang lain tak boleh minta dia pindah ke tempat lain. Dia berhak di tempat itu. Yang orang lain boleh buat ialah minta supaya dilapangkan. Tuan-tuan, tak boleh kita datang tempat tu, kita minta orang tu pergi ke tempat lain. Ini menyalahi adab dalam Islam. Yang boleh kita minta daripada orang yang duduk di situ ialah kita minta dia lapangkan. Baik, itu yang boleh. Kemudian bagaimanapun seorang itu mestilah melapangkan tempat yang sempit untuk saudaranya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu rajula min majlisi thumma yajlisu fi. Janganlah seorang itu menyuruh orang lain bangun dari tempat duduknya kemudian dia duduk tempat itu. Ni larangan yang Nabi kata, jangan seorang itu suruh orang tu bangun. Kita pergi dalam majlis, tengok dah penuh, kita kata ni bangun, pergi duduk sana. Orang tu bangun duduk sana, kita duduk situ. Perbuatan itu haram, tuan-tuan. Perbuatan itu haram. Dan kemudian dia juga diriwayatkan daripada Ibnu Umar sebagaimana dinyatakan oleh Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya baginda menegah seorang itu diarahkan bangun daripada tempat duduknya.
lalu orang lain mengambil tempat itu, tapi lapangkan dan luaskan. Apabila seorang itu duduk satu tempat dalam masjid, orang lain tidak boleh menyuruhnya bangun untuk ia duduk di situ. Ini berdasarkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Jabir, la yuqimanna ahadukum akhahu yawmal jum'ati thumma yukhalifu ila maq'adihi fayaq'uda fihi walakin yaqulu ifsahu. Janganlah seorang pada kamu menyuruh saudaranya berdiri pada hari Jumaat kemudian ia menggantikan tempat dan duduk situ tapi sebut lapangkanlah. Ni kita cepatkan tuan-tuan sebab kita just pengajaran daripada kuliah yang lepas. So sekurang-kurangnya kita boleh refresh balik apa yang kita bincang pada kuliah yang lepas. Kemudian dia kata, jika seorang itu menyuruh seorang lain pergi terlebih awal ke masjid untuk mengambil tempat untuknya, hukumnya tidak makruh. Jadi apabila orang memberikan arahan itu datang, ia bolehlah bangun daripada situ. Contohnya seorang itu boleh mengamparkan tikar atau sajadah di satu tempat untuk ia duduk dalam masjid. Kita pesan pada orang supaya ambil tempat untuk kita. Tuan-tuan, kemudian kawan kita ni datang, dia duduk depan ni, dia tempah tempat untuk kita. So bila kita sampai, dia bangun duduk tempat lain. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Tempat dia duduk tu, dia kena bangun duduk tempat lain. Bukan tempat yang lain-lain. Kalau macam tu jenuh, 20 orang tempah kat dia. Mentang-mentang dia Tok Bilal dengan Tok Siak ke apa, ni line depan ni kami 20 orang ni, grup ni sekarang ni kan WhatsApp je. Pakat WhatsApp kat Tok Bilal suruh tempah tempat depan. Kan? Orang nak datang, Tok Bilal kata dah tempah dah ni. Pakat duk susun tempat. Kan? Yang tu tak boleh. Yang bolehnya dia duduk tempat tu, orang tu sampai dia bangun pergi tempat lain. Baik, kemudian dia kata tempat duduk seorang itu adalah khusus untuknya sehinggalah ia meninggalkan terus tempat itu. Ia berdasarkan riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum aw man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bih. Apabila seorang itu bangun, dari kamu bangun atau siapa yang bangun dari tempat duduknya kemudian ia kembali ke situ, dialah yang lebih berhak terhadap tempat itu. Tuan-tuan, dia dah datang masjid awal, kemudian bila dah datang awal, biasa kadang-kadang nak terkencing. Dia pun bagi tahu kat orang sebelah ni, tolong jaga tempat ni, dia nak kencing kejap, ambil uduk, kemudian dia nak duduk situ balik. Tuan-tuan, orang tu berhak untuk duduk situ sebab dia sampai dulu. Orang lain tak boleh nak ambil. Kalaulah orang lain baru datang, kemudian datang-datang orang kata ni ada tempat haji ni, dia pergi kencing kejap. Kan? Kita tak boleh kata, lantak siapa suruh kencing. Tuan-tuan, dalam Islam dia dah sampai dulu, dia keluar kejap untuk urusannya, maka dia lebih berhak tempat situ. So kalau faham adab-adab dalam Islam ni tuan-tuan, dia tak jadi perbalahan. Saya ingat lagi masa saya dekat Perancis, duk tunggu ambil tiket roller coaster. So bila ambil tiket roller coaster ni duk baris panjang tuan-tuan, baris roller coaster. Jadi belakang saya ni perempuan Itali. Perempuan Itali. So saya baris panjang, kebetulan ada mesin air tu, air sejuk kan. Kita tuan-tuan, Perancis bukanlah tempat senang sangat nak dapat makanan halal. Minum minuman gas, makanlah apa benda sampai pedih perut. Sampai pedih perut. Kalau Britain senang, kalau di England senang. England ni dia banyak Pakistan kan, banyak orang Arab yang buka kedai sebagainya. Jadi nak dapat makanan halal ni tak ada masalah. Saya tuan-tuan di Bradford dekat England ni 3 bulan lebih saya duduk situ. Bradford ni tuan-tuan, Bradford ni dia ramai orang Pakistan, ramai orang India. So kalau Mak Saleh lalu kat Bradford tu, kita rasa macam Mak Saleh tu pula sesat. Ada macam kita pergi Coket. Macam kita pergi Coket. Kan? Tuan-tuan, Coket ni macam Jakarta. Coket tu macam Jakarta. Jadi kita pula nampak, aku seorang ke orang Melayu kot ni? Tuan-tuan. Tuan-tuan berpuas dan jemaah sekalian. Jadi begitu. So bila saya pergi minum tu, nak masuk balik tempat tu, perempuan Itali ni dah maki saya. Kan? Tuan-tuan, dia kata, lantak siapa suruh kau pergi minum? Bila pergi minum, nasib ni tempat ni kira tak ada dah. Tuan-tuan, saya pun tak nak bergaduh, duduk belakang dia. Duduk belakang dia, kebetulan belakang dia ni ada lelaki Mak Saleh mana tahu, dia pun okey. Dia tak apa. Tuan-tuan, dalam Islam dia tak boleh macam
ada mungkin ada sedikit hajat untuk dia tunaikan, dia boleh patah balik sebab itu tempat dia. Dia yang lebih awal datang ke situ. Baik. Kemudian Allah menaikkan beberapa darjat orang beriman dan para ulama dari segi ganjaran pahala di dunia. Darjat orang beriman melebihi darjat orang yang bukan beriman, ataupun darjat orang mukmin melebihi darjat orang yang bukan mukmin. Darjat orang berilmu melebihi darjat orang yang tidak berilmu. Kata Ibnu Mas'ud, Allah memuji para ulama dalam ayat yang ke-11 ni. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuan-tuan, Allah mengangkat darjat di kalangan orang, yarfa'illahu alladhina amanu, orang beriman, dan orang berilmu di kalangan kamu beberapa darjat. Allah angkat darjat orang beriman dan orang berilmu. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman, dia kata dari sudut darjat orang beriman lebih tinggi. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dari sudut darjat orang yang berilmu lebih tinggi. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, minggu lepas kita dah bincang dah bagaimana kisah Khawlah binti Tha'labah telah pun menahan Sayyidina Umar. Seorang wanita yang tidak ada kedudukan pun dalam Madinah, tuan-tuan. Bila Sayyidina Umar menjadi khalifah, Khawlah ni boleh tahan Sayyidina Umar dengan mengangkat nada yang tinggi. Dan Sayyidina Umar dengar kata-kata wanita ni. Kenapa? Sayyidina Umar memberikan penghormatan kerana Allah mendengar kata-kata wanita tersebut. So sebab itu tuan-tuan, bila Allah mendengar kata-kata wanita tersebut, maknanya wanita tu ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga orang-orang yang ada kedudukan di sisi Allah, contohnya orang beriman dan orang alim, maka hendaklah kita juga mengangkat darjat mereka. Tuan-tuan, orang alim dah tentu tak sama dengan orang tak alim ni. Orang alim keluarkan amanat dengan mak rempit keluarkan amanat, dah tentu tak sama. Bila ulama keluarkan amanat, tuan-tuan, panggillah bincang. Mungkin dia ada hujah dari sudut lain. Tuan-tuan, mungkin dia ada sisi pandangnya yang berbeza. Panggil bincang. Dia bukan mak rempit. Kan? Ini kita keluar kenyataan dalam akhbar seolah-olah dia mak rempit yang keluarkan amanat. Tak boleh macam tu. Tuan-tuan, ni masalahnya. Dia bagi dengan semua orang komen. Artis nak komen, ahli sukan nak komen isu amanat kan. Kemudian bubuh kenyataan. Abdullah, umur 42. Penorka Felda. Saya merasakan amanat ni, cuy. Dia pun tulis dan surat khabar kan. Pak Ali, tukang panjat kelapa. Macam itulah tuan-tuan. Panggil semua nak komen. Semua nak komen. Tak jadi macam tu. Baik. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadis yang tarafnya hasan daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, kata Sayyidina Uthman, kata Rasulullah SAW, yashfa'u yawmal qiyamati thalathah, al-anbiya'u, thumma al-ulama'u, thumma syuhada'. Nabi kata 3 orang yang boleh memberi syafaat pada hari kiamat ialah pertamanya nabi-nabi, yang keduanya para alim ulama, dan yang ketiganya para syuhada. Tuan-tuan, dia kata kedudukan yang paling mulia ialah mereka berada pertengahan di antara darjat nubuwah, kenabian dan syahadah mati syahid. Ini kerana Rasulullah sendiri telah memperakui perkara tersebut. Nabi kata 3 golongan yang boleh bagi syafaat. Dan ada yang lain-lain pun, ada hadis-hadis yang lain. Cuma dari sudut hadis ni Nabi sebut 3 golongan. Pertamanya para nabi. Para nabi. Nabi boleh bagi syafaat. Rasulullah akan bagi syafaatul kubra. Mempercepatkan proses hisab. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengasihi Rasulullah, mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah. Kita tuan-tuan nak sangat syafaat Rasulullah. Cuma kalau nak syafaat Rasulullah, hendaklah mencintai Rasulullah. Sebab seorang itu akan dibangkitkan dengan siapa yang dikasihi. Kalau di dunia ni, dia dengan David Beckham, Allah, dalam bilik David Beckham, dalam, tuan-tuan, minat sangat dengan bola ni. Sehingga kalau Rasulullah ni orang ke 80 lah. Kan? Dia dengan David Beckham ni kasih sungguh David Beckham. Tuan-tuan, dia akan dibangkitkan dengan siapa yang dikasihi di dunia ni.
Tuan-tuan, kita kasih kat siapa? Boleh jadi kita benci ulama, kan? Kasih orang yang menentang Islam, kita akan dibangkitkan orang tu esok. Baik, kalau kasih para nabi, kasih pada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah akan beri syafaat kepada kita. Kemudian golongan yang kedua, Nabi kata yang boleh bagi syafaat ni ialah golongan ulama. Ulama ni boleh bagi syafaat. Katakanlah Allah bagi peluang ulama ni 100 syafaat dia bagi, melepaskan orang daripada masuk neraka jadi masuk syurga. Katakanlah Allah bagi 100 peluang. Ulama ni kutip dah isteri dia, anak dia ada 10 orang, sahabat handai, adik-beradik pun semua 90 orang dah kira dah. So ada 10 orang duk cari siapa lagi? Tuan-tuan agak-agak dia nak cari siapa? Dah tentu cari orang yang mendekati dia. Ingat tu, oh dia ni dulu selalu duk dengar kuliah contoh, kan? Mendekati ulama, kan? Sudah tentu dia akan pilih orang macam tu. Sebab tu penting tuan-tuan menyayangi ulama, mudah-mudahan dengan syafaat yang Allah berikan padanya kita boleh tumpang. Kemudian yang ketiganya ialah para syuhada. Para syuhada nu yang berjihad fi sabilillah kemudian syahid. Berjihad fi sabilillah kemudian syahid. Syuhada ni tuan-tuan juga boleh bagi syafaat. Tapi sayang kalau adik-beradik kita pergi berjihad, habis kampung tuan-tuan, duk hina. Kan? Padahal dia kalau syahid fi sabilillah, dia boleh bagi syafaat pada kita. Tapi masalah kita ni kalau ada antara kaum kerabat kita ni pergi berjihad fi sabilillah, dia akan dihina. Orang nampak orang berjihad ni jahat. Kan? Hak buat jahat tak apa. Ni hak berjihad nampak jahat. Sedangkan dia mampu untuk bagi syafaat kemudian nanti. Kurang-kurang kita boleh dapat tuan-tuan. Adik-beradik kita pergi berjihad fi sabilillah. Tuan-tuan berpuas dan mak sekalian. Sebab itu para syuhada ni, kalau tuan-tuan tengok dalam video klip, banyak tuan-tuan, syuhada ni yang boleh mengucap kalimah syahadah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir cukup ramai. Mudah nak jumpa para syuhada yang mengucapkan kalimah syahadah. Mudah nak jumpa. Tuan-tuan, kalau orang yang mati biasa ni, susah nak jumpa tuan-tuan. Yang mati biasa ni bukan senang nak jumpa. Tuan-tuan yang hidup umur macam ni, pernah tak kita jumpa orang yang sedang nazak, kemudian nak meninggal dunia? Berapa orang cuba cerita kat saya, tuan-tuan pernah jumpa dia mengucap kalimah syahadah? Susah tuan-tuan. Susah nak jumpa orang yang mengucap kalimah syahadah. Kecuali drama swasta. Drama swasta lain. Drama swasta hidup masa hidup ni merompak, mencuri, berzina, minum arak. Bila nak mati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu drama swasta. Tuan. Yang kita jumpa yang mengucap kalimah syahadah tuan-tuan, ni orang yang berjihad fi sabilillah, sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir, mereka mengucapkan kalimah syahadah. Cukup banyak tuan-tuan. Tuan-tuan tengok klip video Afghan, mujahidin Afghan. Tuan-tuan tengok mujahidin di Chechnya, mujahidin di Suria ataupun Syria tuan-tuan, Allahu Akbar. Mereka mengucapkan kalimah syahadah. Ada seorang mujahidin tuan-tuan, orang tua, saya ingat umur dia 50 lebih, pergi berjihad ke Chechnya. Ke Chechnya tuan-tuan. Dia tunjuk daripada mujahid ni tuan-tuan, dia cedera parah. Kemudian dia fokus muka, lidah orang tua ni tuan-tuan, Allah, 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 sampai mengucap, sampailah dia mengembuskan nafas yang terakhir. Tuan-tuan berpuas dan mak sekalian, bukan senang. Sebab itu, kalaulah jumpa, kita kan, kalau jumpa orang yang mengucap kalimah syahadah secara sempurna tuan-tuan, bukan senang. Cuba kita tanya isteri dia, kan, apakah kehebatan orang ni, amalan orang ni sehingga dia boleh mengucap kalimah syahadah secara sempurna. Try tanya isteri. Sebab isteri ni dia paling kenal dengan kita. Tuan-tuan, isteri orang yang paling kenal dengan kita. Orang kat luar tak tahu kita macam mana kat rumah. Isteri ni dia share semua. Isteri paling tahu. Tuan-tuan bayangkan bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, akhlak Nabi ni macam mana?
Sayyidatina Aisyah jawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi ni ialah Al-Quran. Tu, Sayyidatina Aisyah. Maknanya akhlak Nabi ni kat luar pun macam apa yang ada dalam Quran, dan dalam rumah pun apa yang ada dalam Quran. Betul. Itu komen isteri Nabi terhadap Nabi SAW. Kalau lah orang tanya isteri kita, Abang Haji macam mana? Isteri kita jawab macam mana? Boleh lah. Ada something wrong lah tu kan. Boleh lah. Kan? Boleh je. Boleh lah je. Tuan-tuan, puan-puan dan mas sekalian. Jadi, cuba tanya. Apa kelebihan suami ni sehingga boleh mengucap kalimah syahadah secara sempurna? Saya selalu sebut tuan-tuan, kalau kita tengok ada kematian, yang kematian ni kita tengok baik kematian tu. Contoh, dalam YouTube banyaklah tuan-tuan. Ada salah satu video klip tu berlaku di negara Arab, di salah sebuah masjid, diambil dengan CCTV. Seorang lelaki ni tuan-tuan, dia datang awal masjid, dia salat sunat. Bila salat sunat, dia sujud. Sujud ni tuan-tuan, orang duk lalu lalang, orang tak berapa kisah sangat. Sampai ke satu ketika, nampak lama sangat sujud. Yang seorang ni lalu, dia perasan, ni lama sangat dah. Di keadaan sujud dia pun dah lain macam dah. Jadi orang ni tengok-tengok dah meninggal dunia. Tuan-tuan, mati dalam keadaan begitu bukan senang. Kan Allah pilih untuk mati dalam keadaan begitu. Baik, saya staff RHB, sebab saya ada kuliah kat RHB kan. Staff RHB Bank, tuan-tuan, dalam 3 minggu lepas meninggal dunia. Dia meninggal dunia di surau di taman dia selepas subuh. Tuan-tuan, biasanya orang yang datang kuliah Zuhur di pejabat-pejabat ni, kan, orang tu juga yang memenuhi surau dan masjid di taman, di tempat dia. Biasanya begitu. Jadi tuan-tuan, lepas salat subuh, dia pun duduk belakang jap, zikir, kemudian dia rebah. Rebah, orang pun ngajar mengucap, dia pun mengucap dengan sempurna, meninggal dunia. Allah pilih tuan-tuan mati selepas salat subuh di surau tuan-tuan, dan mengucap kalimah syahadah dengan sempurna. Tuan-tuan, orang macam ni, kalau kita jumpa, try check apa kelebihan amalan dia sehingga Allah pilih dia untuk mati dalam keadaan baik begitu. Kita belum tentu gitu tuan-tuan. Kita tak tahu lagi macam mana rupa bentuk kematian kita. Belum tentu lagi. Mudah-mudahan Allah anugerahkan husnul khatimah. Seperti mana yang kita selalu minta. Tuan-tuan, try tanya. Jangan tanya keburukan. Sebab keburukan ni tuan-tuan, nak cari memang jumpa. Kan? Kita tuan-tuan nak pergi rumah ustaz. Tujuan nak pergi rumah ustaz tu, aku nak cari apa yang buruk tentang ustaz ni. Confirm jumpa. Sebab ustaz tu manusia. Kan? Ustaz tu tak maksum. Kalau tujuan kita nak cari keburukan, confirm jumpa. Kita nak cari apa kebaikan orang tu. Tanya isteri dia, apa kebaikan dia? Supaya kebaikan yang dia buat ni, mudah-mudahan kita boleh amal bersama. Kan? Tengok, rupanya ini kelebihan dia. Sebab saya teringat tentang satu peristiwa. Apabila Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, kemudian Rasulullah kata, sebentar lagi akan datang bakal ahli syurga. Sebentar lagi. Kemudian duduk seketika, ada seorang lelaki datang bagi salam, dia pun duduk. Jadi salah seorang sahabat Nabi yang ada di situ ialah Ibnu Umar. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Tuan-tuan, lalu bila majlis dah selesai, Ibnu Umar rasa ada benda yang dia nak selidiki orang ni. Lalu dia jumpa lelaki ni, dia kata, boleh tak aku nak menumpang rumah kamu, nak jadi tetamu rumah kamu selama 3 hari. Dia minta nak jadi tetamu selama 3 hari. Tuan-tuan, dalam Islam tetamu 3 hari je tuan-tuan. Kalau kita tuan rumah, kan, orang datang jadi tetamu 3 hari tuan-tuan, hari keempat dia ada lagi, tak salah kita bagi tahu alamat hotel terdekat. Kan, bagi tahu dia alamat hotel terdekat. Sebab tetamu ni 3 hari je. Wajib kita layan dia. Baik tuan-tuan, puan-puan dan sekalian. Jadi Ibnu Umar, dia nak selidiki apa kebaikan orang ni sehingga Nabi kata ni bakal ahli syurga ni. Dah tentu ada amalan-amalan yang istimewa. Lalu tuan-tuan, malam pertama Ibnu Umar minta supaya nak tidur awal. Tak apalah, tidur awal. Tapi dia ada strategi, dia nak tengok adakah orang ni bangun sembahyang tahajud sepanjang malam ke?
Kemudian Ibnu Umar tengok tak ada apa pun. Tak bangun pun. Dan salat pun seperti biasa je. Kan? Salat-salat yang fardu. Selama 3 hari, Ibnu Umar tidak melihat sesuatu yang istimewa di sisi lelaki. Tuan-tuan, kemudian sampai 3 hari, Ibnu Umar pun kata tak apalah, dah sampai 3 hari aku pun nak balik. Lalu Ibnu Umar pun pecah rahsia, sebenarnya aku datang sini, aku nak selidiki apakah keistimewaan amalan kamu, sehingga Nabi telah mengatakan kamu ni bakal ahli syurga. Lalu lelaki ni kata aku ni sebenarnya tak ada apa pun yang istimewa. Jadi sebelum Ibnu Umar balik, baru lelaki ni teringat, mungkinlah aku ni sebenarnya tak kata kat orang, tak mengumpat, tak mencela orang. Dia jenis macam tu, menjaga lidahnya. Boleh jadilah itu keistimewaan, dia kata. Maka tuan-tuan, saya bukan nak tunjuk ataupun kita nak highlight keistimewaan tu. Cuma kita nak tunjuk betapa excitednya Ibnu Umar dalam nak mengetahui apakah kehebatan orang ni sehingga Nabi telah meletakkan orang ni bakal ahli syurga. Sebab tu kalau ada sahabat-sahabat kita, orang surau masjid umpamanya meninggal dalam keadaan yang baik, tuan-tuan, kita tengok, cuba cek, cuba tanya apa keistimewaan amalan orang ni sehingga Allah pilih dia untuk mati dengan mati yang baik begitu. Baik. Kemudian dalam hadis ini ulama bincang kenapa mula-mula Nabi, lepas tu ulama, lepas tu baru para syuhada. Kenapa bukan syuhada dulu baru ulama? Sebab syuhada, tuan-tuan, bukan senang pergi berjihad fi sabilillah. Umpamanya pergi ke Syria, tuan-tuan, nak berjihad, tinggal anak isteri, bawa harta benda pergi berjihad. Oh tuan-tuan, satu pengorbanan yang sangat besar. Logik akalnya sepatutnya syuhada lah dulu. Hak golongan syahid ni berjuang bermati-matian, barulah ulama. So ulama hadis bincang tentang isu ni. Tuan-tuan, lalu mereka meletakkan kenapa ulama dulu baru syuhada? Sebab golongan para syuhada ini, mereka pergi berjihad, siapa yang bagi ilmu? Ulama. Mereka ada semangat, ada kefahaman untuk berjihad fi sabilillah kerana siapa? Kerana ulama lah yang memahamkan mereka. Jadi diletakkan ulama dulu, barulah syuhada. Baik. Kemudian ayat yang ke 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ayat 13. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan sesuatu pada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu menghadapnya. Pemberian sedekah itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih dalam pada itu. Kalau kamu tidak ada benda yang hendak disedekahkan, kamu dibenarkan juga menghadapnya mengenai perkara yang tidak dapat dielak. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat 13. Allah tanya, adakah kamu takut akan kemiskinan kerana kerap kali kamu memberi sedekah sebelum kamu menghadap? Kalau kamu tidak melakukan perintah itu dan Allah pun memaafkan kamu kerana kamu tidak mampu, maka dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat sebagaimana yang sewajibnya. Serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya akan segala amalan yang kamu lakukan. Baik tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian. Dia ada sebab turun. Ayat 12, ayat 13 ni ada asbabun nuzul dia. Ada sebab turun dia. Sebab turun dia, Imam Ibn Jarir memukakan sebuah riwayat. Imam Ibn Jarir ni tuan-tuan, beliau lahir pada tahun 839 Masihi dan meninggal pada tahun 923 Masihi. Ni Imam Ibn Jarir. Dan Imam Ibn Jarir ni dia lahir di Iran. Di Iran. Dan Imam Ibn Jarir ni dia karya terkenal dia ialah Tafsir At-Tabari. Imam Ibn Jarir, Tafsir At-Tabari itu karya terkenal Imam Ibn Jarir. Dan Imam Ibn Jarir ni juga belajar di Baghdad, belajar di Syria, belajar di Mesir. Ulama-ulama dulu tuan-tuan dia banyak tempat belajar. Walaupun dulu tak ada kapal terbang, tapi tuan-tuan bayangkan belajar Baghdad, belajar kat Syria, belajar kat Mesir.
Tuan-tuan, dalam perjalanan yang sangat sukar kerana nak dapatkan ilmu dalam susah payah. Tuan-tuan, untuk menuntut ilmu mereka pergi merantau jauh nak tuntut ilmu. Kita tuan-tuan kalau nak menuntut ilmu gitulah keadaannya. Baik, kemudian Imam Ibn Jarir ni dia mengukakan sebuah riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tuan-tuan, beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ini bermakna ketika Nabi wafat, berapa umur Ibnu Abbas? Berapa umur? Cuba kira. Beliau lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Kemudian bila Rasulullah wafat, berapa umur Ibnu Abbas? Tak tahu. Berapa? 10. Okey tuan-tuan, kali-kali dia macam ni. Rasulullah dilantik menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Kemudian 40 tahun ni semenjak dilantik menjadi Rasul, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Maknanya dah duduk 13 tahun, peristiwa hijrah tu Nabi akan duduk 10 tahun pula. Maknanya 10 tahun di Madinah, campur 3 tahun sebelum hijrah, maknanya ketika Nabi wafat umur 13 Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ni dia antara sahabat junior Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sahabat senior, ada sahabat junior. Sahabat senior ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ni sahabat junior ni contoh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ni semua sahabat-sahabat junior. Cuma kelebihan Ibnu Abbas ni, sebelum kita cerita kelebihan, Ibnu Abbas ni adalah merupakan sepupu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ni dia banyak riwayat hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Abbas meriwayatkan 1660 hadis. 1660 hadis. Cuma Syiah dia tak terima Ibnu Abbas ni. Tuan-tuan. Syiah juga tidak terima Abu Hurairah. Sebab itu usaha takrib dulu kan, ulama kononnya nak mendekatkan Syiah dengan Sunni ni. Tak boleh tuan-tuan. Sebab dia punya sumber rujukannya lain. Kita ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Syiah ni dia tak percaya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia ada kitab hadis dia. Kan? Dia ada kitab hadis dia. Baik. Kemudian Ibnu Abbas ni tuan-tuan, Rasulullah pernah mendoakan dia. Semasa Ibnu Abbas kecil, Rasulullah pernah mendoakannya dalam beberapa riwayat. Salah satu riwayatnya tuan-tuan, Nabi doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi doa begitu. Ya Allah, faqihkanlah ataupun pandaikanlah dia dalam bab agama, wa 'allimhu ta'wil, dan alimkanlah dia dalam bab takwil. Sebahagian ulama kata takwil ni juga adalah tafsir. Tafsir. Nabi doa begitu. Tuan-tuan, berkat doa Nabi, Ibnu Abbas tuan-tuan, masih kanak-kanak lagi, dia dah mula hafal Quran, dia dah mula mempelajari dan akhirnya alim dalam bab hadis, dan begitu juga, dalam bab fiqh, dan begitu juga dalam bab tafsir. Ni Ibnu Abbas. Hebat tuan-tuan. Dan di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar selalunya merujuk kepada Ibnu Abbas. Walaupun Ibnu Abbas ni jauh lebih muda daripada Sayyidina Umar. Ibnu Abbas ni dia pakar rujuk di kalangan para sahabat, Ibnu Abbas. Sebab tu tuan-tuan, kita ni salah tak bawa anak kita suruh ulama tolong baca doa. Bersempena hadis ni. Tuan-tuan, Nabi pernah doakan Ibnu Abbas. So tuan-tuan, kalau kita ada majlis ulama-ulama yang besar datang surau ni umpamanya kan, bawa anak tu suruhlah Syekh tolong doa anak saya kan. Mudah-mudahan berkat doa Syekh tu ataupun doa ulama tu, mudah-mudahan anak kita jadi orang yang beriman. Cerah hati. Bagaimana Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Ambil peluang tuan-tuan. Sama juga nak orang kata tahnik, belah mulut kan. Belah mulut tuan-tuan. Carilah orang-orang yang alim, umpamanya orang beriman, belah mulut anak kita. Tuan-tuan, kita dalam bab belah mulut,
kan. Kemudian nak urus kematian, cari orang alim. Cari orang alim. Nak perintah negara, siapa pun tak apa. Tuan-tuan. Ini masalahnya. Kena ubah sikit. Baik. Kemudian dia kata, sesungguhnya umat Islam terlalu banyak mengajukan pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda merasa tidak senang hati terhadap tindakan tersebut. Lalu Allah menurunkan firman-Nya untuk meringankan bebanan nabinya, yakni apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan pada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu menghadapnya. Selepas ayat ini diturunkan, ramai di kalangan para sahabat yang menahan diri dan mereka tidak lagi mengajukan pertanyaan pada Nabi SAW. Lalu Allah menurunkan pula firman-Nya ayat yang ke-13. Baik. Tuan-tuan, sebelum turun ayat ni, para sahabat sangat excited nak jumpa Nabi. Pantang Nabi keluar pergi jumpa Nabi. Nabi keluar jumpa Nabi. Nak tanya soalan, nak mendampingi Nabi, nak duduk di sisi Nabi. Tuan-tuan, ini menyulit dan menyusahkan Nabi SAW. Nabi pun manusia, tuan-tuan. Nabi pun manusia. Nabi ada isteri, Nabi juga ada anak-anak, kemudian Nabi juga perlu masa rehat, kan? Nabi juga manusia. Lalu, tuan-tuan, sahabat-sahabat ni sangat excited. Nabi keluar je nak pergi Nabi. Nabi keluar nak tanya. Tuan-tuan, dia menyulitkan Nabi. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian. Bukan senang, tuan-tuan. Jangan kata Nabi lah. Kalau ustaz pun, tuan-tuan, keluar orang tanya, Allah. Sampai K4 nak beli duk tolak terus, ustaz-ustaz nanti ada satu soalan. Kemuskilan sana. Allahu Akbar. Tuan-tuan kenal lah Kurt Cobain. Ingat Kurt Cobain tu? Penyanyi Nirvana. Kan? Penyanyi Nirvana. Dia ni bunuh diri kerana dia tak tahan. Glamour sangat. Keluar je, dia tak privacy. Orang nak ambil tanda tangan lah, orang tanya, dia tak privacy. Tu susah nak hidup macam tu. Akhirnya tuan-tuan bunuh diri. Bunuh diri, tak tahan. Maka tuan-tuan puas dan sekalian, saya bukan nak bandingkan dengan Nabi SAW. Cumanya, sahabat-sahabat suka sangat. Saya agak berhati-hati kerana tak nak nanti macam seolah-olah kita macam merendahkan sahabat. Benda ni tak boleh, tuan-tuan. Kita nak cerita dalam bentuk yang agak berlapik sikit. Kan? Kerana sahabat ni sayang ke Nabi sampai excited macam tu. Jangan jadi macam puak Syiah ni. Kan? Syiah, tuan-tuan, mereka mencela Nabi. Cela Nabi, tuan-tuan. Mereka mencela para sahabat Nabi. Mencela para sahabat Nabi. Tuan-tuan, hari itu saya cerita tentang Syria. Kita juga cerita kelompok Syiah di Syria ni ialah kelompok Syiah Nusairiyah ataupun dikenali sebagai Alawiyah. Ada orang kata, tu Syiah Nusairiyah, Alawiyah, memang ulama dah mengkafirkan mereka. Kan? Kami bukan Syiah Alawiyah, kan? Kami Syiah Imam 12. Tuan-tuan, Syiah ni saya tolak tepilah sebab kita dah cerita dah Syiah di Syria, Syiah Alawiyah ni, tuan-tuan. Sebab Syiah di Malaysia ni pun mereka berpaksikan Syiah Imam 12 ni. Tapi mereka duk kata, bukankah di sisi ahli sunnah wal jamaah ada Syiah Zaidiyah, yang Syiah Zaidiyah ni ahli sunnah sendiri terima? Tuan-tuan, Syiah Zaidiyah ni memang betul. Mereka Syiah Zaidiyah ni diiktiraf oleh ahli sunnah wal jamaah. Mereka ini juga kelompok daripada golongan ataupun muslimin. Cuma mereka ni tafdil dari sudut melebihkan Sayyidina Ali tanpa mereka mencela para sahabat yang lain. Ni Syiah Zaidiyah. Dia banyak kesamaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun tuan-tuan, Syiah Zaidiyah ni dia hampir tak ada dah dalam dunia ni. Yang mereka ada pun di satu kelompok di Yaman, minoriti. Di tempat-tempat lain, kebanyakannya Syiah Imam 12 ni. Di Iran ke, di Iraq ke, di Kuwait ke. Tuan-tuan, bila saya ceramah Syria dulu baru-baru ni di Masjid Puchong, 3 jam, tuan-tuan.
kita masukkan juga video klip ceramah-ceramah ulama besar Syiah. Saya ambil video klip ulama besar Syiah Kuwait, ulama besar Syiah Iraq. Mereka sampaikan ceramah dengan mereka mencela isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah. Salah seorang ulama Syiah Kuwait, tuan-tuan, dia ceramah macam mana? Dia kata Aisyah al-an finnar. Aisyah sekarang ni dalam neraka. Tuan-tuan, ni ceramah dia. Dia tanya, Aisyah mu'minah am kafirah? Aisyah mu'minah am kafirah? Aisyah kafirah. Tuan-tuan, ni ceramah dia, tuan-tuan. Dia tak Aisyah ni orang beriman ke kafir? Aisyah kafir. Dia sebut lagi, Aisyah kafirah, zalimah, fasiqah, munafiqah. Aisyah kafir, zalim, munafik, fasik. Oh, dahsyat, tuan-tuan. Ni perangai puak-puak Syiah ni, tuan-tuan. Mereka bukan saja mencela para sahabat Nabi, juga mencela isteri Nabi. Tuan-tuan tahu, Sayyidina Umar telah dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu'. Tuan-tuan tahu, Abu Lu'lu' ni, dia punya kubur, dia ada di Iran. Mereka buat macam satu bangunan istimewa. Dan mereka meraihkan, mengagungkan Abu Lu'lu' ni. Kerana berjaya membunuh Sayyidina Umar. Mereka bangga Abu Lu'lu', keberanian Abu Lu'lu' berani bunuh Sayyidina Umar. Padahal tak gentleman pun, tuan-tuan. Dia bunuh Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar mengangkat takbir, dia datang belakang, dia tikam. Tak gentleman pun, penakut macam tu. Kalau berani, berdepan dengan Sayyidina Umar. Baru kenal kan, langit tinggi ke langit rendah. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar dalam riwayat macam mana, kepalanya botak, kemudian tubuhnya besar. Sayyidina Umar tubuh besar, tuan-tuan. Kulitnya agak hitam manis. Macam saya lah kot, hitam manis. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, kalau nak agak bersaing, nak lawan dengan dia pun, yang boleh bersaing pun Khalid Al-Walid. Yang agak boleh bersaing, kalau bersaing gusti, Khalid Al-Walid. Dalam sejarah semasa remaja memang pernah dengan Khalid Al-Walid. Orang lain tak mungkin boleh tumbangkan Sayyidina Umar. Tuan-tuan puas dan puas sekalian, Abu Lu'lu' ini menjadi wira kepada puak-puak Syiah ni, tuan-tuan. Mengagungkan Abu Lu'lu' kerana berjaya membunuh Sayyidina Umar. Ni perangai puak-puak Syiah. Syiah kat Malaysia ni, dia datang, dia taqiyah, tuan-tuan. Dia datang, dia kata, kami pencinta Ahlul Bait. Kan? Pencinta kaum kerabat baginda Nabi SAW. Dia ingat kita duk hina kaum kerabat Nabi ke? Kita ahli sunnah jamaah juga mencintai kaum kerabat Nabi SAW. Tuan-tuan puas dan sekalian, dalam banyak hal mereka mencela para sahabat. Ini perangai puak-puak Syiah. Baik. Tolong hati-hati, Syiah ni dah bergerak. Bergerak dahsyat di Malaysia ni. Tolong hati-hati anak-anak kita yang duduk di universiti, tuan-tuan. Kita khawatir. Kita khawatir. Mereka terpengaruh dengan Syiah. Tuan-tuan, saya nanti sebelum saya terlupa, kita sambung nanti ayat akan datang. Okay. Saya nak cerita bab-bab ni sebab masa saya surau di Ampang, bila kita cerita bab Syiah ni, ada salah seorang jemaah, saya kata ada apa-apa ke perbincangan, dia tanya sebab macam mana Syiah di Iran ni, kemudian Hizbullah Iran lawan Amerika, Hizbullah pula lawan Israel. Tuan-tuan, kuliah lepas saya dah sebut. Saya dah sebut, cuma kita nak sebut yang lain sikit. Syiah ni, tuan-tuan, mereka ni ada hubungan yang baik dengan puak-puak Amerika dan gitu juga puak-puak Yahudi ni. Sebab bekas presiden Iran, bekas naib presiden Iran, tuan, saya ada video klip dan saya ada kenyataan-kenyataan dalam akhbar Iran, tuan-tuan. Dia mendakwa kalau bukan kerana Iran, Amerika tak mungkin boleh mengalahkan Afghan, ni Mujahidin Afghan. Mereka membantu secara langsung. Tuan-tuan, kalaulah
Amerika memusuhi Iran dan memusuhi puak Syiah ni tuan-tuan, selepas sahaja Amerika berjaya menjajah Afghan, tuan-tuan tahu siapakah pemimpin yang paling awal sampai di Afghanistan? Ahmadinejad. Yang ketika itu kepimpinan tentera Amerika, tuan-tuan, masih ada di sana, Ahmadinejad sampai. Seolah-olah mereka ada hubungan, kan? Secara rahsia, menang je, okey, tak apa, Iran boleh masuk campur dalam urusan di Afghan. Tuan-tuan, Iraq. Apabila Amerika berjaya menjajah Iraq, siapa orang pertama, pemimpin dunia pertama sampai di Iraq, tuan-tuan? Kononnya Amerika tak setuju dengan Iran, Iran berani lawan Amerika. Bila Amerika jajah aja tuan-tuan Iraq, siapa orang pertama sampai? Ahmadinejad. Tuan-tuan, Ahmadinejad orang pertama sampai. Kalaulah Amerika memusuhi Syiah, kenapa yang asalnya tuan-tuan dipimpin, Iraq dipimpin oleh Sunni, kenapa Amerika bagi kepimpinan kepada Syiah? Nampak tuan-tuan? Iraq sekarang ni dipimpin oleh golongan Syiah. Amerika memberikan tampuk pemerintahan kepada puak Syiah ni. Mereka ada hubungan, tuan-tuan. Kita tak bawa video klip pun semua, cerita pun jadi tak seronok kalau tuan-tuan tengok, baru nampak secara jelas. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, saya selalu menyebut kita telah didoktrin pemikiran kita. Siapakah hero kita, siapa negara manakah yang hebat, semuanya telah didoktrinkan. Jadi tuan-tuan, tolong hati-hati. Tolong hati-hati. Sebab itu, kalau umat Islam, tuan-tuan, ditanya siapakah hero, kan? Walaupun dia Sunni, dia akan kata Ahmadinejad lah, Ahmadinejad hebat, berani lawan Amerika. Kan? Negara mana hebat? Oh, Iran lah, tak kira lah dia Syiah, dia hebat. Dan ada segelintir ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, yang dia ni bukan Syiah, tapi dia mengkagumi negara Iran ni. Tuan-tuan, di zaman Saddam Hussein memerintah Iraq, memang Saddam Hussein ni dari sudut sejarah dia memang zalim, tuan-tuan. Membunuh ulama, bunuh rakyatnya, memang zalim. Tapi mudah-mudahan Allah memilih dia untuk mati dengan cara yang baik. Tuan-tuan tengok video klip dia digantung, sebelum digantung dia mengucap kalimah syahadah, kemudian dia berselawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan itu dia dengan Allah, tuan-tuan. Mungkin ada amalan-amalan istimewa dia semasa dia ditangkap, bertaubat pada Allah, Allah menerima taubat dia, itu dia dengan Allah. Cuma kita cerita di sudut sejarah lah, memang Saddam Hussein ni memang zalim semasa perintah Iraq. Tuan-tuan, zalim-zalim Saddam, dia pernah menghantar, tembak beberapa peluru skat sampai ke Tel Aviv, tuan-tuan. Zalim-zalim Saddam. Berani Ahmadinejad, berani Iran, duk lantang kat PBB kononnya, kan? Kononnya musuh Amerika, musuh Israel. Berapa peluru dia hantar ke Israel, tuan-tuan? Berapa peluru dia dah tembak Israel? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Pimpinan Hamas kata, tuan-tuan, kalau kamu menganggap Iran lah yang membantu Hamas selama ini, kamu tersilap besar. Iran tak pernah bantu sikit pun. Tuan-tuan. Inilah penipuan-penipuan. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan baca The Art of Deception. The Art of Deception, buku bahasa Melayu sebenarnya, dia terjemahkan ke bahasa Melayu, tuan-tuan, bahasa Indonesia. Tulisan Jerry D. Gray. Seni-seni penipuan. Jerry D. Gray ni, dia asalnya orang Amerika, kemudian dia lari duduk Indonesia, kemudian dia minta warga negara Indonesia, dia membatalkan warga negara Amerika dia, tuan-tuan, kerana dia malu duduk menjadi warga negara Amerika. Dia membuat pendedahan tentang betapa Zionis sudah menguasai dunia. Zionis sudah pun menguasai dunia. Di antara yang mereka kuasai ialah media. So media inilah yang telah doktrin pemikiran kita. Dalam otak kita, kalau nak angkat Ahmadinejad, kita telah didoktrin. Dalam pemikiran kita, kalau nak angkat Iran, kita telah didoktrin. Sebab tu, tuan-tuan, kalaulah kita nak angkat wira lah bagi umat Islam sekarang, pemimpin umat Islam sekarang, siapa yang lebih layak? Erdogan umpamanya. Jauh lebih terkehadapan. Pernah menempelak Perdana Menteri Israel, tuan-tuan, dalam sidang ekonomi.
sidang ekonomi dunia, membatalkan beberapa perjanjian ketenteraan yang telah dibuat oleh kepimpinan sekular Turki dulu. Pernah memberi amaran kepada Israel secara jelas, tuan-tuan. Tetapi sayangnya di media antarabangsa, Erdogan seolah-olah tidak wujud, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di media antarabangsa, mereka padam Erdogan. Dr. Morsi apabila menang menjadi Presiden Mesir, tuan-tuan, sama juga yang dilakukan terhadap terhadap Erdogan. Dr. Morsi seolah-olah tidak wujud, tuan-tuan. Kalau ada di media antarabangsa pun, berita tentang Mesir bukan soal Dr. Morsi, tapi kekuatan pembangkang yang ada di Mesir. Amru Musa sebagainya, mereka ada sokongan rakyat kononnya. Tuan-tuan, semua bohong je. Adik saya salah seorang pensyarah di kolej swasta, tuan-tuan, pengajian Islam. So dia ada conference di Mesir baru-baru ni. Waktu tu duk merebak, heboh kata pembangkang yang nak lawan Dr. Morsi ni, tuan-tuan, kepimpinan gerakan Islam ni, nak lawan dia, tuan-tuan, mempunyai kekuatan dengan mengumpulkan jumlah manusia yang ramai. Adik saya pergi, tak ada apa pun. Kan? Adalah 5-6 kemah sana, 5-6 kemah sini, adalah bandar-bandar sana sikit, kecil sini sikit, tuan-tuan. Tapi media antarabangsa menunjukkan puak-puak yang nak lawan Dr. Morsi ni mempunyai kekuatan yang hebat. Siapa main peranan ni? Media kita pun menunjukkan benda yang sama. Kita nampak Allah, adik saya risau nak pergi Mesir, tuan-tuan. Saya tak payah risau, pergi je, ni semua bohong. Dia pergi memang dia kata betul pun. Tuan-tuan, siapa yang buat benda ni? Doktrin pemikiran kita. Belum pergi lagi, kita duduk sini duduk takut dah. Oi, ni macam mana nak pergi ni? Kacau bila. Tak ada apa pun kat Mesir. Tuan-tuan, mereka menafikan Dr. Morsi. Sedangkan Dr. Morsi, tuan-tuan, lantang di PBB. Tak keluar pun. Tak keluar pun Dr. Morsi lantang, tuan-tuan. Yang keluar Ahmadinejad. Tuan-tuan, reverse psychology. Dari satu sudut, kononnya, tuan-tuan, Ahmadinejad Amerika menghina Iran contohnya. Dari satu sudut dia nak tunjukkan bahawa Iran ni berani. Sebab tu saya suka kaitkan dengan Muammar Gaddafi dulu. Kalau tuan-tuan ingat, orang Malaysia ni ada yang di antaranya dia bagi nama anak dia Muammar Gaddafi, kan? Ada lagi kawan saya ustaz, Muammar Gaddafi namanya. Muammar Gaddafi semasa dia mula-mula perintah, dia lancarkan buku hijau dia tu, tuan-tuan. Dia menafikan hadis. Dia antara orang yang, tuan-tuan, membunuh ulama. Gerakan Islam tak dibenarkan hidup langsung. Bukan tak benar subuh, tak benar hidup langsung. Dia cantas awal-awal. Ni Muammar Gaddafi. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, semasa rakyat menjatuhkan pemerintahan Muammar Gaddafi, mereka masuk di pusat pentadbiran Muammar Gaddafi, tuan-tuan. Apa yang mereka jumpa? Dokumen sulit perjanjian Muammar Gaddafi dengan ejen persikan CIA dan ejen persikan Israel, Mossad. Ini yang kita agung-agungkan, lantik dia jadi wira. So media telah doktrin pemikiran kita, kononnya Muammar Gaddafi lah yang paling berani. Tetapi rupa-rupanya dia ada dokumen sulit perjanjian dengan CIA dan Mossad. Tuan-tuan, ini yang mereka buat, tuan-tuan. Sebab itu, kalau tuan-tuan mengagung-agungkan Iran dan Ahmadinejad, lupakan saja. Banyak bukti-bukti telah menunjukkan Iran ada hubungan langsung ataupun hubungan sulit dengan puak Yahudi dan Amerika ni, tuan-tuan. Di dalam nak menghancurkan umat Islam, khususnya Sunni. Jadi tolong hati-hati. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, saya kira setakat itu saja. InsyaAllah, kalau diizinkan oleh Allah, kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf berbanyak kepada tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.